antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu pada waktu tersebut cukup ramai. Tetapi ramainya kamu pada waktu itu tidak ubah seperti buih yang dihanyutkan. Barangkali ada juga telahan yang telah menyebut betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebijaksanaan yang membuktikan betapa fatanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menggambarkan umat Islam akan terus mundur lemah seperti buih yang dihanyutkan. Disentuh ia menghilang, menyentuh objek juga ia menghilang. Tetapi Nabi menggambarkan kekuatan yang cukup padu kepada umat Islam. Benar kita seperti buih, kita lemah. Benar kita disentuh, kita hilang. Benar kita menyentuh objek juga kita boleh menghilang. Tetapi dunia pada hari ini membuktikan kekuatan buih boleh dilakukan semaksimum yang mungkin. Buih yang telah diadun dengan bahan kimia dan kimia yang begitu erat, yang memiliki kekuatan yang telah disepadukan, mampu untuk membuang karak-karak besi, mampu untuk menghancurkan besi, mampu untuk membuang kotoran-kotoran di lantai, mampu untuk menghilangkan rasa busuk pada pakaian. Tidakkah ini juga buih menggambarkan bahawa umat Islam tidak selama-lamanya akan ditindas, tidak selama-lamanya akan berada dalam keadaan lemah, tetapi sampai saat dan ketikanya mereka akan bangkit, mereka akan memiliki jati diri yang sebenar. Bagaimana perlu untuk kita fahamkan kepada umat Islam. Islam bukan sekadar untuk kita sembahyang. Islam bukan sekadar kita menghayati agama pada puasa Ramadan. Islam bukan cukup kita menunaikan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah dan juga menunaikan zakat. Islam adalah ilmu dan maklumat. Islam adalah agama yang sempurna, yang telah pun disyariatkan oleh Allah. Maka berpegang kepada Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mencetuskan kebangkitan baru kepada umat Islam. Lihat sahaja di bumi Mesir. Tidakkah dahulu kita menganggap mustahil umat Islam bangkit untuk menggulingkan Hosni Mubarak? Tidakkah dahulu kita rasa mustahil kuku besi yang dipegang oleh Hosni Mubarak mampu digulingkan dengan kuasa rakyat? Apabila rakyat mula faham kuasa politik adalah kuasa mereka, menegakkan agama adalah tanggungjawab mereka, maka berlakulah kebangkitan. Kebangkitan yang berlaku di Mesir adalah sekadar satu contoh. Kebangkitan yang berlaku di Syria adalah satu contoh. Kebangkitan yang berlaku di Tunisia adalah satu contoh. Tetapi keseluruhan perkara ini melalui ujian yang besar daripada Allah untuk memahami tanggungjawab agama yang menyeluruh. Masakan Nabi SAW terpaksa berdepan dengan ancaman bunuh, terpaksa diburu dan dikepung. Bagaimanalah nasib untuk umat Islam kalau tidak kembali kepada Nabi SAW? Hadirin sidang Jumaat sekalian, oleh kerana itu, apabila kita kembali secara murni kepada perjuangan agama, cabaran besar perlu digalas oleh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesanan pada akhir surah Ali Imran kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh hamba-hambanya. Marilah kita berkomunikasi dengan Allah, menghayati ayat tersebut, betapa ia ditujukan kepada kita, umat Islam pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sabar, hendaklah kamu kekal dengan kesabaran, hendaklah kamu kembali kepada sempadan-sempadan kamu, berjuang dan mempertahankan agama kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu akan dikurniakan dengan kejayaan. Inilah komunikasi yang telah disampaikan oleh Allah. Dialog secara langsung antara Allah dengan kita semua. Benar kita dihimpit. Benar umat Islam pada hari ini berada dalam keadaan kesulitan. Kata Allah, wahai orang yang beriman, isbiru, kamu kena sabar. Wasabiru, kamu perlu kekalkan dengan kesabaran. Warabitu, tidak cukup untuk kamu berpaling. Kamu mesti
kembali kepada sempadan-sempadan kamu, mempertahankan agama kamu, memperjuangkan agama kamu dalam keadaan kamu bertakwa kepada Allah. Nescaya Allah akan mengurniakan kejayaan kepada kamu. Inilah pesanan besar yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang perlu diambil dan dipikul oleh umat Islam pada hari ini. Oleh kerana itu, pendidikan ilmu dan maklumat perlu untuk dihayati oleh umat Islam bagi memahami Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang menjadi tonggak kepada kebangkitan mereka. Maka Allah membuktikan perkara ini melalui penurunan wahyu yang pertama, yang bukan mencetuskan ibadat sembahyang pertamanya, yang bukan mencetuskan zakat pertamanya, yang bukan memfardukan haji dan juga umrah yang pertamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melontarkan suatu tanggungjawab yang padu kepada seluruh umat Islam. Ketika Nabi berada di dalam Gua Hira, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra", bacalah oleh kamu wahai Muhammad. Tanggungjawab membaca, tanggungjawab ilmu, tanggungjawab maklumat hendaklah diisi oleh umat Islam untuk menjadi ummah yang berwibawa. Inilah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah dilakukan oleh generasi sahabat seperti Muaz bin Jabal yang telah mengasak para sahabat supaya menghidupkan majlis-majlis ilmu dan pendidikan jiwa, seperti kata beliau ketika memanggil generasi sahabat yang lain, "Ijlis bina nu'minu sa'ah", marilah duduk seketika untuk kita melancarkan nilai-nilai iman di dalam diri kita. Nilai yang sama dibawa oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana beliau menjadi Amirul Mukminin, memanggil para sahabat berada di dalam majlis-majlis ilmu, lalu bertanya kepada sahabat yang lain, "Tamannau", nyatakan cita-cita kamu. Kamu berada di atas dunia ini, sakibaki kehidupan yang masih dimiliki oleh kamu. Nyatakan apa cita-cita kamu berada di atas dunia ini. Lalu seorang sahabat berkata, "Cita-cita aku mengharapkan dalam rumah yang kita miliki sekarang ini dipenuhi dengan emas dan perak untuk aku membantu perjuangan agama, untuk aku infak fi sabilillah." Sayyidina Umar senyum memuji apa yang dilakukan. Kata Sayyidina Umar kepada lelaki yang kedua, "Tamannau", nyatakan apa cita-cita kamu. Maka dijelaskan cita-cita lelaki yang kedua, "Aku mengharapkan rumah ini dipenuhi juga dengan harta benda, dengan tujuan aku boleh membantu fakir miskin yang berada di bumi Madinah ini." Sayyidina Umar bertanya kepada yang ketiga, dipotong oleh sahabat-sahabat yang lain, "Kamu asyik bertanya kami, wahai Amirul Mukminin. Bolehkah kami juga mencelah? Kami juga ingin mengetahui apakah cita-cita, apakah impian, apakah harapan kamu, wahai Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Cita-cita dan impian aku harap di dalam rumah ini juga dipenuhi, tetapi dipenuhi dengan manusia-manusia yang telah berjaya dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjaya dibina oleh Nabi, seperti Muaz bin Jabal, seperti Anas bin Malik, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah orang-orang yang perlu untuk aku lahirkan bagi aku meletakkan jasa besar memartabatkan agama ini." Hadirin sidang Jumaat sekalian, bererti Islam akan bangkit apabila kita membudayakan ilmu maklumat, apabila kita membudayakan ilmu pentarbiahan, apabila kita membudayakan ilmu untuk dijadikan asas kehidupan kita. Lantas kita meletakkan pemurnian, hasrat dan janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dipandu untuk meneruskan gerak kerja memartabatkan agama di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kekuatan kepada kita, akan mengurniakan kemenangan setelah kita menyempurnakan prasyarat yang ketat yang telah dinyatakan daripada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه هو الغفور الرحيم.